Dengar tak? Okey, Dengar? dengar. Okey, dengar. Oh, dengar. Silakan Puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan selamat petang. Okay, lebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak UiTM Cabang Negeri Perak kerana sudi menjemput kami PCCTM untuk berikan sedikit taklimat lah berkenaan dengan Sorry hilang balik. Kurang tak dengar Puan. Boleh adjust dekat bahagian mic. Masih tak boleh dengar lagi ya Puan. sekejap ya. Okey, dah boleh dengar. Dengar ya? Boleh. Silakan. Okey, boleh. Okey, dengar ya? Dengar. Dengar ya? Okey? Okey. Dengar. Okey. Okey, sebelum tu saya ucapkan tahniah kepada semua pelajar kerana berjaya melanjut ke pelajaran Universiti Cawangan Negeri Perak. Okey, saya nak start. Saya nak perkenalkan diri saya. Saya Nur Afizah binti Muhammad, pengurus cawangan PTPTN Cawangan Teluk Itik. Kalau ikutkan, kami akan jagalah untuk PTPTN berkaitan dengan PTPTN di Cawangan. Kadang kita jaga di UiTM Cawangan Tabah. Tapi hari ini ada sekali kan dengan UiTM Cawangan Seri Iskandar. Betul? Slide ni boleh nampak tak? Boleh Puan. Slide boleh nampak tak? Boleh. Semua nampak ke? Dekat skrin saya nampak saja. Nampak Ya, nampak Puan. Silakan. Okay. Okay, kalau kan sebelum tu saya nak kenalkan dulu lah apa itu PTPTN. Dikatakan PTPTN diturunkan pada 1 Julai 1997 di Badan Perbankan Tahun Pendidikan Tinggi Nasional dan mula beroperasi pada tahun 1998 di mana Wisma Cis Perdana of Jalan Semantai. Okey, untuk dengan PTPTN ni ada 3 misi. Yang pertama, meluluskan pembiayaan untuk tujuan pendidikan dan seterusnya memenuhi bayaran pinjaman dengan pembiayaan. Ini mesti dia maklum lah PTPTN kan. Pengguna ijazah mesti akan cari PTPTN. Okey, yang kedua, menyediakan skim simpangan dan mengurus deposit untuk tujuan pendidikan tinggi. Dan yang ketiga, melaksanakan apa-apa fungsi lain diberikan kepada PTPTN oleh mana-mana undang-undang bertulis. Maaf Puan, tak dengar lagi Puan. Yang lain tak dengar ke?
Puan tak pakai tak pakai earphone Tak. Kalau tak pakai Puan kena kuatkan sikit suara maybe saya rasa. Ni dengar. Didengar? Dengar. Tak? Dengar. Okey, dengar. Silakan Puan. Ikut suara je lah. Okey, Baik. yang ni kalau saya kemudian akan bagi pinjaman daripada peringkat diploma sehingga peringkat PJJ. Tapi untuk peringkat PJJ hanya kita saja untuk IPTA sahaja. Maknanya untuk awam sajalah. Untuk IPTS, PTN tak saja. Maknanya boleh sama untuk peringkat PJJ di IPTS. Semua tak dapat pinjaman TPB. Ini ialah syarat-syarat permohonan pembiayaan PTPTN. Okey, pertama ialah mesti warga negara Malaysia. Confirm lah, yang mana sama belajar pun mesti warga negara Malaysia kan. Okey, yang kedua berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh maknanya kat sini kalau kata mungkinlah sekarang ni mungkin ada yang daripada SPM kan, umur 45 tahun ke bawah, tapi andai katalah tuan dah kerja, tiba-tiba nak sambung belajar, boleh mohon lagi untuk PTPTN tapi tidak melebihi umur 45 tahun. Yang ketiga, kursus yang diikuti oleh pelajar mesti mendapat tulisan pendaftaran KPM, maknanya mesti diiktiraf lah. Yang seterusnya tidak menerima tawaran daripada IPT, telah menerima tawaran daripada IPTA dan Politeknik. Maknanya semua ni mohon mesti dapat offer letter dulu baru boleh mohon. Okey, seterusnya baki tempoh pengajian semasa membuat permohonan dibuat tidak kurang dari tempoh 1 tahun. Okey, kat sini saya tahu kadang-kadang untuk ni belajar untuk 3 tahun kan. Tapi andai kata waktu semester pertama tidak mohon PTPTN, tapi waktu semester kelima baru nak mohon PTPTN, boleh lagi sebab dia kurang daripada lebih daripada setahun. Andai kata semester ke-6 nak mohon tak boleh lah sebab dia dah kurang tempoh 1 tahun. Okey, seterusnya tidak menerima pengajar lain. Maknanya kat sini kalau kata dapat DPA ke, MARA ke, tak boleh mohon untuk PTPTN. Ini satu pengajar daripada satu masa. Seterusnya perlu mempunyai akaun simpanan SSPN ataupun SSPNI Plus sebelum membuat permohonan. Ini ialah kategori jumlah pembiayaan pendidikan. Kalau perasan kat sini, kita dah ada 3 kadar lah kalau berbandingkan dengan mungkin ada abang ataupun kakak yang dulu yang bijak PTPTN, mungkin jumlah dia tak sama dengan awak dapat semua sekarang. Sebab sekarang kita dah kurangkan jumlah pembayaran iaitu sebanyak 5% dari untuk IPTS dan sebanyak 15% daripada jumlah yang kecuali PTPTN lah. Lepas tu kalau 3 kategori lah, maksimum 75% dan 50%. Okey, untuk kadar maksimum kita akan berikan kepada data pelajar atau ibu bapa penerima BSHR. Tahu kan apa tu? Bantuan Sara Hidup Rakyat. Ini dulu kita kenali sebagai BRIM lah. Maknanya confirm dia akan dapat kadar maksimum. Okey, yang kedua 75%. Maknanya kat sini kalau pendapatan keluarga tidak melebihi 8,000 dan juga tidak penerima BSHR akan dapat 75%. Okey, yang ketiga 50%, maknanya kat sini pendapatan ibu bapa tidak melebihi 8,000. Banyak akan dapat juga tapi jumlah sikit lah. Okey, ini adalah jumlah pembiayaan PTPTN. Okey, kalau kat sini saya tahu UiTM kat sini mungkin kat sini terdekat diploma ijazah kan. Yang ada petang ni. Okay, kalau kat sini kita ada 2 keadaan lah kalau perasan. Kita ada untuk diploma kat sini, kita ada kat sini nampak maksimum 70% dan 50%. Okay, diploma kat sini kita bagi sebanyak 4750 untuk 1 tahun ya. Kat sini kita belajar 1 tahun 2 semester. Maknanya divide dengan 2 lah. So 1 semester akan dapat dalam 2, lebih kurang dalam 28 macam tu lah. Sorry, 2 dalam 2, 3. Okay. Untuk kalau dapat 75% dalam 3, 5, 6 kosong untuk 1 tahun. Maknanya kalau contoh 3 tahun kali dengan 3 lah. Dan 50% akan dapat 2, 3, 8 kosong untuk 1 tahun. Okey, kat sini kalau untuk peringkat ijazah kita ada 2 perbezaan lah untuk sains dan juga sastra. Okey, untuk sains dia akan lebih sikit jumlah lah. Maknanya kat sini untuk Saya rasa tak ada bunyi Semua dengar ke? Saya tak dapat dengar.
Sekarang dengar tak? Okey, dengar. Sila Puan. Dengar dah. Ya. Okey. Okey, kat sini dengar. Ya, dengar. Okey, dengar. Okey, ya, kat sini kita bahagi untuk UiTM ni sekarang kita bincang kan ni diploma dengan ijazah lah. Pecahan dia ijazah berbeza sikit lah sebab pecahan untuk sains dengan sastra. Kat sini untuk sains ni cuma akan lebih sikit. Dan juga berbanding dengan sastra lah. Ni umur untuk 1 tahun ya. Kalau 3 tahun kali yang 3. Sini tak adalah kata 4.50 ni untuk 3 tahun ni kena kali dengan 3. Okay, seterusnya. Okey, ini adalah kaedah permohonan PTPTN. Okey, sekarang ni kaedah permohonan semua buat secara online ya. Okey, lepas tu sebelum buat permohonan, semuanya kena ada dulu. Okey, yang pertama, mesti buka akaun bank Islam. Maksudnya untuk pelajar UiTM ni, semua kena buka akaun bank Islam. Okey, bagi yang tak buka lagi, kena buka. Okay, kalau kata kalau mohon PTPTN, bagi akaun bank lain, bayaran tidak berjaya. Sebab kita selaraskan semua UiTM guna bank Islam sahaja. Okey, yang kedua mesti mempunyai nombor akaun SSPNI ataupun SSPNI Plus. Okey, yang ketiga mesti membeli nombor PIN di BSN atau secara online melalui website PTPTN. Okey, ini adalah syarat ahli untuk permohonan pinjaman PTPTN. Dengar ke? Dengar Puan. Ya. Okey. Okey, yang pertama, untuk step dia yang pertama, mula sekarang ni pergi dulu kat BSN beli nombor PIN harga RM5. Okey, kat BSN ataupun kat kaunter lah, beli online pun boleh ataupun kat kaunter. Okey, yang kedua isi permohonan secara online. Okey, yang ketiga, PTPTN akan proses permohonan ikut tarikh yang telah ditetapkan. Okey, kat sini kita ada mula sama ada ditolak ataupun lulus. Okey, bagi pelajar yang permohonan tolak, pelajar perlu mohon semula. Bagi yang lulus, pelajar perlu cetak dokumen tawaran melalui laman website PTPTN atau pelajar juga akan dapat email ya. Dan saya perlu send email. Situ pun kita akan bagi agreement dengan email. Seterusnya, serah dokumen tawaran di pejabat PTPTN di atas melalui IPT. Tapi sekarang pun rasa mungkin tak masuk IPT lagi. Maknanya pelajar kena hantar sendiri di kaunter mana-mana kaunter PTPTN yang berhampiran. Okey, seterusnya bayaran akan proses setelah dokumen lengkap dalam 21 hari bekerja. Maknanya nanti misalnya pelajar akan tanya duit bila masuk. Kita akan cakap selepas kita terima dokumen lengkap, duit akan masuk dalam tempoh 21 hari bekerja. Maknanya lebih kurang dalam tempoh 1 bulan lah. Okey, ni cara nak mohon. Okey, nanti masuk di website macam semua dokumen dah ada, dah buka akaun Islam, dah beli nombor PIN, login di website PTPTN. www.ptptn.gov.my. Okey, seterusnya pergi kat bawah ni, kat bawah tu scroll kat bawah ada mohon pinjaman online. Klik kat situ. Okey, lepas tu ambil pendaftaran permohonan pinjaman. Okey, kat sini akan nampak paparan macam ni. Okey, bagi sekiranya ada pelajar yang nanti nombor PIN kat kaunter BSN, dia perlu klik dekat yang ada warna biru ni. Klik di sini. Ya, ataupun kalau kata tak beli lagi tapi nak beli secara online boleh masuk kat bawah ni. Masukkan nombor IC. Tapi kata laluan tu perlu ingat lah sebab nanti dia nak print perjanjian kena masukkan kata laluan. Ini beli secara online pun boleh tapi saya galakkan beli di kaunter lah sebab kita takut online tak berjaya. Okay, nanti bila tekan dah yang beli kat kaunter tadi klik di sini terus dia akan keluar paparan macam ni. Maknanya nanti perlu masukkan nombor IC, tarikh bayaran, masa dengan nombor PTPTN tu semua ikut dekat slip BSN yang harga RM5. Betul-betul ikut dekat slip. Jangan pandai-pandai pula buat tarikh sendiri, masa sendiri. Maknanya betul-betul ikut slip. Kalau saya tak sama, takkan berjaya untuk daftar. Kita isi semua tu, tekan dia daftar. Okey, nanti dalam dah isi online ni dah keluar semua maklumat, perlu isi maklumat sendiri-sendiri, alamat, maklumat ibu bapa, nombor akaun bank Islam, kos, nama kursus yang diambil dan tarikh mula belajar. Ini semua kena isi lah. Semua kena isi lengkap. Okey, ini saya nakkan keputusan permohonan. Maknanya selepas dah hantar, okey, kita nak sebut permohonan ni, maknanya pemohon perlu menyamak keputusan di laman web PTPTN bermula hari ke-6 selepas tarikh tu.
Maknanya untuk permohonan dia ada tarikh tutup, bukan sesahaja bila-bila je kita boleh mohon, dia ada tarikh tutup dia. Nanti saya akan beritahu. Maknanya selepas 6 hari bekerja selepas tarikh tutup baru akan keluar keputusan. Seterusnya pemohon yang berjaya akan perlu mencetak dokumen yang kita senaraikan. Okey, ini yang saya kata tadi tarikh tutup. Sekarang ni kemasukan Mac kan, baru masuk kan. Okey, kat mana kita ada 2 kelompok. Jadi sekarang ni boleh mohon kan hari ni dah berapa ada bulan. Yang 3 dia dah boleh mohon untuk PTPTN. Kena mohon sebelum 31 hari bulan 3 2021. Nampak kat sini kan. Ini permohonan tarikh kelompok pertama lah. Bagi pelajar bulan ni dah bermohon. Maknanya dia bagi nombor 13 mohon online dan hantar sebelum 31 hari bulan 3. Okey, maknanya dia akan lulus macam tadi, selepas tarikh tu akan lulus kan. Saya anggaran lebih dalam 8 hari bulan 4. Saya semak permohonan, dia akan tulis diluluskan. Maknanya luluskan tu perlu cetak perjanjian lah. Lepas tu cetak, lengkapkan dan hantar pada PTPTN. Okey, kalau itu kan terlepas, anda kata terlepas pada bulan 3 ataupun waktu lulus ni katakanlah tak lulus ataupun perjanjian tu mohon hari tu salah, boleh mohon lagi di bulan keempat. Maksudnya sebelum 30 hari bulan 4 mohon lagi, kena beli rupiah baru ya. Rupiah baru mohon sebelum 30 hari bulan 4, dia lulus pada 8 hari bulan 5 2021. Tapi saya cadangkan jangan tunggu bulan 4 ya, biar kita bulan 3 ni lah mohon, sebab kurang duit pun secepat. Ataupun kalau boleh kesilapan atau pelanggaran boleh mohon pada bulan 4. Tapi kalau katakanlah pada bulan 4 baru mohon, berlaku kesilapan, semester depan baru mohon ke PTPTN. Semester sekarang tak dapat duit lah. Ya. Okey, nanti waktu mohon ke PTPTN dia akan minta surat permohonan ni ya. Kat sini semua pilih 1 hari bulan 4 2021. Salah masuk intake dia lah. Pada intake Mac ni pilih 1 hari bulan 4 2021. Dia akan keluar tarikh yang orang masuk tu untuk dia akan pilih Julai ni. 1/4/2021. Okay, yang ni just saya keluarkan saja. Sebenarnya benda ni boleh saya muat dekat website PTPTN. Anda kata contoh nak semak khusus tu dapat berapa semester, berapa tahun. Ini boleh saya kat website PTPTN. So just bagi contoh lah. Kalau contoh diploma perakaunan UiTM Tapah ni akan belajar selama 2,5 tahun. Okey, jumlah maksimum dapat 4,750. Okey, kelas baru 3,560. Dia kadarnya 50% 2,350. Ni boleh buat semakan sendiri kalau nak tahu. Okey, ini untuk tingkat ijazah. Ya, kalau ijazah dia lain sikit lah. Kalau contoh ni saya ambil contoh sarjana muda dan komputer. Dia belajar selama 3,5 tahun. Kadar maksimum 6,650 untuk 1 tahun. 70% 4,990 dan 50% 3,330 untuk 1 tahun. Okey, ini tawaran pembiayaan kita bagilah. Okey, tawaran pembiayaan akan diberikan sekiranya memenuhi syarat-syarat yang PTPTN tetapkan. Yang kedua, tawaran pembiayaan akan sah dalam tempoh 14 hari dari kelulusan. Ini tadi lulus ada contohlah sebenarnya tadi lulus 8 bulan 4 kan. Maknanya selepas tempoh 14 hari kena sebelum 14 hari tu kena hantar perjanjian. Sebab kalau terlambat dokumen tu akan terbatal. Ini nanti contohlah lulus 8 bulan 4 tapi awak semua buat tak tahu tak perasan bulan 5 baru hantar. Dekat situ perjanjian dah terbatal. Maknanya kena mula baru. Ini pastikan ya, yang kena hantarkan 14 hari. Maknanya pada bulan 4 tu juga kena ada terima perjanjian. Okey, lepas tu kelulusan tempoh pembiayaan ditentukan mengikut semester semasa. Kat sini maknanya contoh, contoh mungkin semester pelajar baru, tak ada masalah. Kata okey mohon sekarang belajar daripada kita belajar pada semester 1 sampai habislah. Tapi andai kata yang ada yang mohon kata semester kedua baru mohon. Sebabnya kat sini kita akan belajar semester kedua dan ke depan saja. Maksudnya semester 1 kita tak tahu. Ini kita itu maksudnya semester semasa. Okey, lepas tu tawaran pembiayaan akan dibatalkan atau ditarik balik sekiranya didapati berlaku kesilapan tawaran atau berlaku pemalsuan maklumat. Kebanyakan pelajar banyak buat kesilapan lah. Kebanyakannya salah nama khusus. Kita kena pastikan nama khusus betul. Nama khusus betul, tarikh bila macam julat tadi tu kena betul lah.
Okey, tapi anda kata salah nak buat account bank, itu kita boleh buat pembetul lagi. Kita tak batalkan, kita boleh buat perubahan. Cuma salah nama khusus, yang itu ni sikit lah kena kita kena betul. Jadi kena batalkan perjalanan pemenang ni. Satu idea je. Okey, dekat sini saya nak terangkan sikit. Saya kata kita pinjaman terus tinggi. Apa semula kita dengar macam yang habis belajar abang-abang kan. Kat sini kita maklumkan juga kita sekarang ni kita kena upah 1% je. Maksudnya kita kenakan atau jumlah pinjaman 1% atas kadar rata. Maknanya tak adalah orang kata bayar maksud kat sini dalam agreement awak pun dah ada dah sudah ni berapa-berapa. Dan perjanjian nanti dah akan nampak ada upah berapa kita kenakan. Maksudnya kita akan kenakan upah serendah 1% tetap atas kadar rata. Seterusnya perlindungan insurans. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PTPTN dilindungi insurans. Kadang-kadang orang kat sini kalau perasan nanti duit PTPTN masuk dia tak penuh, dia tolak untuk insurans. Kadang kena pelajar tanya kenapa tolak. Dia kata tolak insurans. Sebab insurans tu kenapa katakan sekarang ni tengah belajar. Tiba-tiba berlaku apa-apa kita pun tak tahu kan, bila musibah. Katakan kematian. Maknanya kat sini insurans akan cover. Ya, peminjam waris tak perlu bayar balik lah. Untuk semasa belajar, maknanya semasa belajar ni kita dah cover insurans. Insurans yang akan cover balik yang pinjaman kita sebelum balik pula. Okey, lepas tu pengeluaran pembiayaan pendidikan. Ini saya terangkan sikitlah pengeluaran pembiayaan pertama akan dibuat selepas belajar disempurnakan dulu pelajar dan disempurnakan diterima oleh PTPTN. Maksudnya untuk semester 1 ni PTPTN mungkin bayar yuran sendiri dulu kan. Okey, sebab orang nak mohon PTPTN. Okey. Dia untuk semester pertama ni dah mohon, nanti duit PTPTN masuk tak perlu bayar yuran lah. Maksudnya terus duit tu akan dapat terus kepada pelajar. Tapi untuk semester-semester seterusnya, okey, pelajar semester kedua, ketiga seterusnya, duit tu akan terus ke akaun pelajar. Maknanya nanti dia akan nak sekali yuran. Ini semak je dalam akaun. Okey, maknanya seterusnya bagi semester berikut pembiayaan akan ditentukan berdasarkan pesan daripada IPT. Jadi sebelum kami buat bayaran, kami akan dapatkan pesan daripada IPT dulu. Yang pertama kami nak tahu pelajar tu masih belajar tak? Kalau kata kita dapat maklum pada IPT, maklumkan dia dah berhenti belajar, kita akan buat bayaran untuk semester. Ataupun yang kedua, pelajar tu mesti dia lulus peperiksaan pada semester sebelum dengan result GPA 2.0 ke atas. Maksudnya kalau kata result dia bawah 2.0, kita tak akan bayar untuk semester seterusnya. Okay, seterusnya kami cuba semak sama ada dia menerima penaja lain. Andai kata kita IPT maklumkan dia dah dapat penaja lain, maknanya semester seterusnya pun kita tak akan bayar lah. Okay, ini kita penggantungan pembiayaan pendidikan. Kadang-kadang semak-semak kata kenapa duit tak masuk. Kita tanya PTPTN kenapa duit tak masuk ni antara sebab lah. Okey, yang pertama tu memperolehi keputusan keperiksaan purata nilai grade ni kita sebut sebenarnya GPA di bawah 2.0. Maksudnya kat sini semua pelajar kena mental result lah. Jangan bawah 2.0, kalau bawah 2.0 next semester PTPTN tak bayar lah. Maksudnya kena bayar duit sendiri. Okey. Yang kedua, kita akan bantu kalau pelajar tangguh pengajian. Ini kalau contohlah pelajar ada alasan yang maknanya dapat tulisan daripada PTPTN maklumkan tangguh pengajian, maknanya kami pun tak akan buat bayaran kepada pelajar. Yang ketiga, tingkatan tertertib tangguh pengajian. Yang ini pun PTPTN tak akan bayar. Penamatan pembiayaan pendidikan. Okay. Pembiayaan akan diperhentikan terus atas sebab-sebab berikut. Pertama ni, gagal berhenti atau tukar khusus dengan mengulang semester. Kalau kat sini kita kata, contoh kita tahu berhenti. Nanti confirm lah kita tak bayar untuk next semester atau tunggakan. Tapi menukar kursus ni, menukar kursus dengan mengulang semester, maknanya kat sini, kalau katakanlah sekarang ni ambil diploma accounting. Lepas tu kata nak tukar kepada diploma sains komputer dan berulang satu semester, maknanya kat sini akan bersalah. Maknanya kita akan stop terus pembiayaan untuk khusus diploma accounting. Okey, yang kedua menerima tajaan lain. Okey, macam saya sebut tadi juga, kalau kata pelajar terima tajaan lain. Contoh kata dapat tajaan MARA, JPA, kita akan stop sebab pelajar tak boleh terima lebih daripada satu tajaan.
Okey, yang ketiga pemalsuan maklumat semasa permohonan online. Ini pun kita akan stop. Kalau kata waktu online tu ada isi yang salah atau palsukan maklumat, kita akan stopkanlah pemberian. Okey, lepas tu peminjam istihad muftis. Okey, permohonan pemberian pendidikan kali kedua ni sekiranya pelajar dulu mungkin jadi terang jugalah untuk makluman. Okey, kalau anda kata dulu pelajar pernah pinjam PTTN tapi sekarang ni nak mohon pula untuk pinjaman kali kedua pun boleh juga untuk mohon. Okey, pertama ni pelajar telah melaksanakan hutang pinjaman atau pembiayaan terdahulu sekiranya gagal atau berhenti pengajian terdahulu. Contoh kat sini ya. Kalau katakan dulu belajar ambil diploma accounting, dia berhenti belajar, pinjam satu semester saja. Tapi tiba-tiba nak belajar pula, mungkin dari nak tahu, nak sambung belajar diploma sains komputer. Okey, boleh mohon cuma tapi dia kena settlekan dulu pinjaman untuk diploma accounting satu semester, baru dia boleh mohon PTPTN. Okay, yang kedua, pelajar telah berjaya menamatkan pengajian terdahulu dan melakukan pengajian yang peringkat tinggi. Okay, maknanya kat sini, kalau ikutkan ayat kat sini tak perlu bayar kan. Tapi contoh kat sini dulu belajar di rumah. Pinjam juga PTTN. Okay, sekarang nak lanjutkan pengajian peringkat ijazah. Okay, tak perlu bayar balik. Tak perlu bayar lagi diploma lah. Boleh mohon untuk ijazah tu. Mohon seperti biasa. Tapi kena beli juga lengkapi tak? Okey, ini saya nak terangkan sedikit lah dengan bayaran balik pembiayaan pendidikan. Jadi kadang-kadang ada tanya, bila saya kena bayar balik? Walaupun kita tahu tak? Kalau perasan nanti dalam perjanjian dekat muka surat depan, dia bagi tahu dah jumlah surat setiap bulan dengan bila start, dia tak tulis lah bila, cuma dia akan tulis jumlah surat setiap bulan dah berapa dan tempoh bayar balik. Okey, bayar balik pembiayaan pendidikan ni kita akan start kutip balik selepas setahun tamat perjanjian, ikut perjanjian PTPTN lah. Kalau kata 3 tahun lagi akan tamat. Contohlah akan tamat pada bulan 3 2024. Okay. Kita akan kutip balik pada bulan 3 2025. Waktu tu dah ada kos pentadbiran 1%. Kat situ dah kena bayar balik lah. Okay, contoh kalau nak bayar balik, mana dekat saya nak bayar balik PTPTN? Okey, antara kaedah dia. Okey, yang pertama kalau contoh dah kerja, dah terjamin sikit, boleh buat potongan gaji lah. Okey, maknanya tiap bulan kita tolak je daripada slip gaji tu PTPTN. Okey, lepas tu boleh juga bayar ke counter bank ataupun counter PTPTN lah. Mana-mana counter bank ataupun counter PTPTN. Seterusnya boleh bayar melalui FPX. Dekat sini pun boleh. Kalau perasan nanti orang login, orang punya nyata kat situ boleh buat bayaran. Ataupun melalui perbankan internet, ini online banking, ataupun melalui pos lah. Ini melalui pejabat pos. Okey, untuk yang bagi tahu jugalah. Okey, bagi pelajar yang mendapat keputusan baik atau keputusan mendapat ijazah kelas pertama, maknanya PTPTN dan pengecualian. Pelajar akan dapat kita akan bagi pengecualian untuk peringkat ijazah, maknanya pelajar tak perlu bayar balik. Ya, tapi peringkat ijazah je, diploma kalau ijazah kelas pertama, diploma kelas pertama kita tak akan bagi pengecualian, hanya ijazah saja. Nanti contohlah ada sama ijazah, kita bisa UiT iktiraf dapat ijazah kelas pertama. Bila dia combo ada kat sini tu datang ke PTPTN, sekarang dah mohon online, maknanya mohon secara online untuk pengecualian kelas pertama. Nanti kalau lulus, pelajar perlu bayar balik untuk ijazah sahaja. Diploma kalau ada kena bayar balik lah. Okay, yang ni jangka masa bayaran balik. Okay, kat sini saya just bagi tahulah. Kalau kata pinjam RM10,000 dan ke bawah, dan bayar balik selama 60 bulan, maknanya selama 5 tahun. Okay, kalau RM10,001 ke RM22,000, 120 bulan. Ataupun 10 tahun. Kebanyakan untuk peringkat diploma, kebanyakan kat sini lah. Orang punya kat sini selama 10 tahun. Misalnya, kalau kata pinjam dalam maksimum tu, sebulan lebih kurang 370 lah. Lebih kurang sikit tu kalau kata pinjam sikit. Okay, kalau kata ijazah, kemudian tak perlu RM22,001 hingga RM50,000, kena bayar 180 bulan ataupun 15 tahun. Bukan adik lah.
Katakan nanti tak, saya nak bayar balik ni berapa lama tak? Dalam agreement pun kita dah maklumkan, ada je tempoh ni pun dah ada. Lepas tu saya nak bagi penerangan sikit tentang berkenaan dengan SSPN. Tadi saya kata dia syarat wajib kan. Okay, maknanya kat sini ada dua akaun, sama ada SSPN Plus ataupun SSPNI. Okay, yang pertama ni SSPNI Plus. Okay, mungkin setiap kat sini ada juga kot yang ada, mungkin dah ada akaun. Okay, dah ada akaun, mungkin ada yang buka akaun SSPNI Plus. Okay, SSPNI Plus ni dia ada simpanan dan juga perlindungan sekali. Dia ada banyak package, paling rendah RM30 lah. Paling lepas tu nanti dia ada pecahan simpanan RM20 ataupun RM10. Maknanya dengan RM10 ni dah simpan setiap bulan. Contoh kata setahun dah simpan berapa ratus kan, saving juga sebab kita beli dividen 4%. So sepanjang ajar katakan 3 tahun kurang-kurang dah ada simpanan. Lepas tu juga ada sumbangan takaf RM10. Untuk tiga package ni ada takaf pula, takaf yang sama RM10. Okey, ini antara keistimewaan dia macam sebut tadi salah satu dividen. Lepas tu kalau kata mau ambil SSPNI Plus ni, dia perlindungan yang dia macam lebih kurang macam insurans. Tak apalah. Tapi rendah je RM30. Kalau mungkin anda kata awak semua ambil insurans kat luar, setiap bulan mahal lah. Ini dia kurang lah sebab hanya RM10 sebulan pecahan tu, kita dah cover sehingga macam ni. Maknanya kita akan bagi allowance for masuk ke hospital. Maknanya kalau ada yang kena masuk tawat selepas kita buka akaun tu, kita akan bagi yang harian RM20. Kita pun cover untuk penyakit kritikal. Lepas tu kita buat ni tiada pemeriksaan kesihatan. Okay, lepas tu saya terangkan sikit berkenaan dengan SSPNI. Saya rasa mungkin pun ada juga yang dah buka akaun SSPNI. Okay, dia pun sama, cuma dia tak ada perlindungan macam SSPNI Plus tadi. Dia simpanan. Okay, macam syarat biasalah, jumpa kepada semua warga negara Malaysia. Ini syarat-syarat dia. Okay, maknanya deposit dan penyembahan hendaklah warga negara Malaysia. Maknanya kat sini, kalau kata ada kat sini yang belum cukup umur 18 tahun, tapi nak buka SSPN boleh buka, ada masalah, cuma dia kena pun nama mak ataupun ayah sebagai pendeposit. Pastikan waktu tu pendeposit umur 18 tahun lah, contoh nak ke atas nama kakak, ayah mungkin tak ada tu kan. Okay, tapi pastikan mak ayah kakak tu umur 18 tahun ke atas lah. Okay, lepas tu kalau buat diri sendiri, lepas tu umur 18 tahun dan ke atas. Okay, lepas tu pembukaan tu serendah RM20. Ini serendah RM20 lah untuk aktifkan akaun. Okay, lepas tu ini lah cara nak buka akaun. Okay, banyak agent sebenarnya kita untuk nak buka akaun SSPN melalui bank, sama ada BSN, CIMB, Afrobank, Bank Rakyat, Bank Islam ataupun ataupun kalau boleh lah saya galakkan pergi ke kaunter PTN. Better buka terus ke kaunter PTN. Nak tanya terus lagi senang. Yang buka akaun terus kita boleh tanya contoh nak mana-mana, nak boleh terus tanya kaunter lah. Ini antara kelebihan akaun SSP lah. Dia sama dengan iPlus, kelebihan akaun iPlus lebih lah sebab dia ada perlindungan. Okay, semua kat sini dia sudah dia ni tak ada komitmen ya. Contoh buka RM20, dia sama juga dividen 4%, tapi bila masa boleh masukkan duit dalam akaun. Sebab betul nak menyimpan juga lah, nak simpan lah akaun SPN, katakan tahun 100, bulan depan 100, sebab dapat dividen ya, dia macam bank juga, cuma dividen lebih tinggi dari bank, 4%. Okey, ni kalau kata nak buka akaun SSPN online. Okey, bagi kat sini kalau ada yang belum buka akaun SSPN, kalau kita tak susah nak pergi kaunter PTN atau kaunter bank, dia buat secara online. Kat sini suruh buka step dia, pergi je ke website PTN, ambil SSPNI. Klik je ke SSPNI ni. Okey, lepas tu ambil pembukaan akaun. Kat sini, klik pembukaan akaun. Okey, lepas tu ambil pembukaan akaun. Masukkanlah isi maklumat semestinya. Pastikan nama, buat IC, pastikan nama IC betul ya. Sebab nanti kita nak guna akaun SPN untuk nombor PTN. Okay, lepas tu masukkan amount RM20, kita masukkan RM20. Masukkan kod executive ID aja, boleh bagi guna nombor kod IP yang saya letak kat bawah. Ini boleh screenshot apa, snap pun boleh lah. Sebab nanti dia akan minta kod executive PTN sebab kalau nak secara online. Saya rasa sampai kat tu je. Yang tadi contoh borang, kalau katakan counter, yang ini borang SSPNI dan ini borang SSNI Plus.
Ini alamat kami lah daripada kawan Teluk Intan. Kalau ada sebarang, kalau contoh nak datang kaunter operasi, tapi sekarang operasi kita tempoh KPB kita akan tutup pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang sahaja. Jumaat kita akan buka tutup sampai 2 suku sahaja. Okay, ini nombor telefon saya. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh kontak nombor saya. Ya, ada. Saya rasa tak apa kakak kerja. Ada persoalan ke? Kenalkan. Tampak ni. Hello? Lagi para mahasiswa sekalian, beri peluanglah untuk sila puan. Okey, ada. Sila puan. Suara putus-putus. Terputus ya. So para mahasiswa boleh menanyakan soalan yang ingin diajukan dekat ruangan chat ataupun boleh membuka mic dan perkenalkan diri serta ajukan soalan yang ingin ditanyakan. Jadi saya bagi masa 1 minit untuk para mahasiswa bertanyakan soalan kepada pihak PTPTN. Silakan. Sini tu. Sini tu. Sini. Jangan sus. Okey, boleh kita akan mulakan persoalan daripada MPPAD ini sendiri ya. Berkaitan dengan kalau pelajar yang dapat straight dekan sepanjang tempoh belajar, adakah tiada potongan pinjaman? Ke bagaimana puan? Silakan. Tak dengar puan, maaf. Masih tidak dengar lagi ya puan. Sekarang dengar tak? Okey, dengar. Silakan. Okey. Untuk diploma ke ijazah? Dekan Untuk tu. diploma. Okey, macam saya maklumkan tadi, pengecualian bayaran balik hanya diberikan bagi pelajar yang dapat kelulusan ijazah kelas pertama untuk peringkat ijazah sahaja. Maknanya untuk diploma kita tak bagi pengecualian lah, walaupun dia dapat straight dekan. Untuk ijazah saja. Okey, baik. Kalau Terima kasih. ijazah saja. Okey, baik puan. Terima kasih. Okey, sama. Diberikan. Okey, soalan seterusnya daripada Firdaus. Assalamualaikum. Salam nak tanya. Duit itu akan masuk akaun SPN ke atau Islam ya? Dan boleh withdraw dari mana-mana bank yang kita pilih ke? Terima kasih. Okey, kat sini macam saya maklumkan tadi, semua sebelum mohon kena buka akaun bank Islam dulu kan? Okey, kan saya kata kalau buka selain akaun bank Islam, duit PTN tak akan masuk.
maknanya tak berjaya masuk lah, akan jadi fail payment. Bagi semua pelajar UiTM, duit akan masuk dalam akaun bank Islam yang awak bagi tu. Kena pastikan nombor akaun bank Islam yang di-key in dalam permohonan, pastikan betul. Akaun SPN tu, dia tak akan masuk akaun SPN. Dia SPN tu simpanan. Dia akan pecah, dia akan asingkan. Yang tu simpanan, bila ada duit masukkan je dalam akaun SPN. Faham tak? Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan atas jawapan yang diberikan. Ada soalan lagi ke? Okey, dekat chat box pun saya rasa dah tak ada soalan. Saya rasa mungkin kalian memahami, dan kalau tak faham boleh saja tanya pihak ataupun hubungi pihak PTS sendiri, ataupun boleh hubungi pihak Esko Majikan Mahasiswa, iaitu MPP Badrina, dan soalan yang anda ingin ajukan berkaitan dengan PTPTN. Saya rasa itu sahaja untuk sesi talimat kali ini. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah. Jadi untuk link kehadiran saya akan bagi. Okay, dapat ke? Dekat chat box. Okay, anda semua boleh mengisilah untuk kehadiran sesi talimat pada petang ini. Terima kasih. Dok, lift je kan? Kat mana lift? Tak.